Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan rasa kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diizinkan di alam maya ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan perkembangan yang terkini daripada segi COVID-19 ni. Nampaknya kita punya kata orang tu graf ibarat turun naik, yang mana mudah-mudahan kita harapkan ia stable. Ini pastinya memungkinkan kita untuk kembali secara fizikal di masjid, insya-Allah. Terima kasih di atas kehadiran bersama mengikuti kuliah kita ini, sama ada menerusi Zoom ataupun menerusi kemudiannya direkodkan dan diperkongsikan menerusi Facebook Masjid Kampung Siglap. Sekali lagi terima kasih kepada pihak admin yang menjadi host, saudari Afrika, pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan sambung. Saya ingin share screen. Mohon daripada pihak host untuk mengizinkan, insyaAllah. Okey, dah boleh insya-Allah. Dah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Ida. Cik baik dah masuk. Okay, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita menerusi surah Al-Kafirun yang telah pun sama-sama kita hayati, surah yang ke-109 dan yang ke-18 diturunkan. Kita baru sahaja sempat menghayati ayat yang pertama, di mana sedikit berkenaan dengan sejarah turunnya surah ini yang terkait dengan dakwah Nabi SAW yang cuba dihalangi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, khususnya kerana bagi mereka dakwah Nabi ini antara lain menyebabkan kemakmuran bumi Makkah tergugat. Ini pandangan mereka, tanggapan mereka. Namun yang tersemat di dalam hati dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatta dalam surah Al-Kafirun ini juga. Jadi antara yang pendekatan yang mereka buat adalah mereka membuat tawaran untuk satu hari Nabi kita ataupun orang-orang Islam yang beriman dengan Nabi menyembah Tuhan mereka, dan satu hari mereka juga bersetuju berkompromi untuk menyembah Tuhan yang diserukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Kita dah sama-sama menghayati ayat 1 tentang uslub, menyeru ataupun gaya bahasa ya ayyuha, dan ini banyak dalam Al-Quran, dan kebanyakan ayat-ayat yang bermula dengan menyeru kebanyakan, bukan semua. Contohnya, bukan semua, macam surah Al-Kafirun ini turunnya di Makkah. Kebanyakan ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuha, sama ada ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal ya ahlal kitab dan sebagainya, kebanyakannya turun di Al-Madinah Al-Munawwarah. Uslub menyeru ini kebanyakannya, sebab ia sebagai menunjukkan gaya bahasa yang agak lunak, yang agak lembut. Ini pada dasar daripada sudut bahasa. Bila kita menggunakan ya ayyuha, kita bawa contoh bagaimana Nabi Allah Harun apabila dikasari oleh Nabi Allah Musa, kerana Nabi Musa kecewa dan sedih atas apa yang berlaku sepeninggalan beliau meninggalkan Bani Israel di bawah pengawasan Nabi Allah Harun. Maka bila waktu pulang, itulah yang menyebabkan Nabi Allah Musa agak kecewa sehingga ia menarik kepala dan janggut Nabi Allah Harun, dan Nabi Allah Harun kemudian menggunakan uslub menyeru, ya bena wahai anak kepada ibu. Maknanya tu menggunakan satu gaya bahasa yang agak lembut, termasuklah menyeru boleh terkait juga dengan kekata yang sesuai, iaitu merayu dan sebagainya. Dan alhamdulillah. Dan pada dasarnya makna al-kafirun ini, orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang enggan, orang-orang yang ingkar dan sebagainya. Baik, di sini kita terhenti. InsyaAllah kita akan sambung. Terima kasih di atas perkongsian last week, di mana kita mengapa kata orang tu memperluaskan lagi kefahaman kita tentang makna kafir. Jadi walhamdulillah kita dah sama-sama sedia maklum. Bila mana ungkapan perkataan kafir itu terungkap, tercatat, dibincangkan dan sebagainya, kita nak kena perhatikan topik apa yang dibicarakan. Tak semestinya kafir itu kafir akidah semata-mata. InsyaAllah huraian perinciannya akan sama-sama kita lihat selepas ni, insyaAllah. Jadi berdasarkan kepada ayat 34 surah Al-Baqarah sebagai contoh, menunjukkan bahawa kerana keengganan iblis untuk melaksanakan perintah Allah, sujud kepada Nabi Allah Adam, maka ia dikatakan wa kana minal kafirin. Jadilah ia dari golongan yang kafir, maknanya yang enggan, yang tak mau dan sebagainya. Baik. Kita sambung insya-Allah. Menerusi slide ini, manusia daripada sudut kepercayaan. Kita sedia maklum, kepercayaan adalah akidah, i'tikad mereka. So, apa yang mereka yakin dengan kepercayaan mereka, itulah dinamakan iman. Jadi, manusia ini, kalau lebih-lebih lagi kita perhatikan, kita hayati khususnya 20 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. 20 ayat pertama dari surah Al-Baqarah bermula dari Alif Lam Mim sampai ke penghujung ayat 20. Manusia ini terkategori dalam 3 kategori dari sudut akidah dan kepercayaan. Sama ada mereka ini orang-orang mukmin
Perinciannya insya-Allah, sebab mukmin ini dalam banyak hadis pun, hatta ayat-ayat Al-Quran terdapat beberapa yang menjelaskan bahawa mukmin ini, walaupun tadi kita katakan mukmin pada dasarnya bermakna ia yakin dengan apa yang ia percaya, tetapi keyakinannya ini boleh turun naik, bahkan boleh datang dan pergi. Jadi itu insya-Allah akan kita bincangkan selepas ni, tapi mungkin kurang sesuai pada surah Al-Kafirun yang sedang kita perkatakan. Kategori yang kedua adalah orang kafir. Kafir ini sama ada dalam bentuk kufur yang besar sehingga menyebabkan ia terjerumus ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya buat selama-lamanya, mahupun kufur yang kecil. Ini termasuklah dalam isu-isu syariat. Dia sembahyang, dia dirikan solat, datang bulan Ramadan, alhamdulillah, dia berpuasa. Bila datang seruan haji, dia ada kelebihan, ada tubuh badan yang sihat, dia melaksanakan haji. Tapi pulang daripada haji, ia jadi PJ pula. Ia solat-solat juga, tapi ambil nombor ekor dia ambil juga. Hari Minggu pagi dia pergi masjid, solat subuh. Lepas solat subuh, lepas sarapan, dia singgah ambil 4D pula. Waktu queue pakai songkok pula tu, dengan kain lagi. Baru balik masjid, umpamanya lah, ini bukan zaman COVID dan ini bukan yang di sini lah kan. So, maupun daripada segi kufur akhlaknya, dia dah tahu perkara ini dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah dan sebagainya. Dia tahu mengaibkan sesama orang Muslim adalah dilarang. Fitnah orang adalah sesuatu yang perlu dijauhi. Tapi dia masih tetap amalkan. So, bukan tak tahu, bukan tak sedar, tapi mungkin dah jadi tabiat dan tabiat, maka dia teruskan. Ini termasuk kufur-kufur kecil. Dan kufur kecil ini kalau diteruskan, sebab itu ada ulama-ulama kita pun sampai ada yang menyatakan 40 kali dan sebagainya, diteruskan, kelak kufur kecil ini boleh membawa kepada kufur yang besar. Kategori yang ketiga, kalau dalam 20 ayat pertama ni, kategori yang pertama orang beriman, Allah firmankan dalam ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah, permulaan surah Al-Baqarah. Kategori orang-orang kafir ini Allah sentuh dalam 2 ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat 7. Sementara golongan yang ketiga, orang-orang munafik, orang-orang munafik ini, ia bermula dari firman Allah ayat 8 membawa sampai ke penghujung ayat ke-20. Jamaah boleh refer lah 20 ayat pertama surah Al-Baqarah ini. Dan hal ini pun pernah kita sentuh dalam kelas, dalam surah-surah yang lepas. Sebelum Nabi berhijrah, dari sudut sejarah, sebelum Nabi berhijrah, manusia hanya terbagi kepada, maknanya sebelum Nabi berhijrah, dakwah Nabi dalam period Makkah, termasuklah sejarah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, manusia hanya 2 kategori ini aja, mukmin dan kafir. Orang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak beriman itulah dia kafir. Ashabul Kahfi, mereka ini orang-orang beriman
bila dipaksakan mereka untuk menyembah Tuhan yang dianuti oleh pihak pemerintah, oleh pihak raja, mereka berpegang teguh dengan iman mereka, mereka melarikan diri. Yang menjadi sebab mereka ini bersembunyi dalam gua. Ashabul Ukhdud, seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Buruj. Kita telah pun sama-sama hayati surah ini. Di mana orang-orang beriman dipaksakan. Kalau tak nak, kamu akan dicampak ke dalam kawah ataupun ke dalam lubang yang di dalamnya dinyalakan api. Matilah kamu di sana. Mereka tetap berpegang dengan iman mereka. Jadi yang ingkar itu adalah orang-orang kafir. Tapi setelah hijrahnya Nabi SAW, munculnya orang-orang munafik. Orang-orang yang memaparkan, menampakkan keimanan mereka hatta dalam beberapa peperangan, perang Uhud, mereka menyertai peperangan, tapi di pertengahan jalan mereka menarik diri. Tapi pada tahun itu tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-3 Hijriah, perang Uhud. Tapi pada tahun ke-5 Hijriah, selepas perang Khandaq, perang Ahzab, mereka ikut serta Nabi dalam ekspedisi ke Bani Mustaliq, di mana mereka ikut serta. Maknanya ekspedisi itu kalaulah sekiranya ditakdirkan terjadi peperangan, mereka ikut berperang. Hebat sungguh. Tapi bila perjalanan pulang, itulah yang mereka timbulkan hal yang mana membawa kepada tuduhan palsu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Orang munafik ini, namun sebahagian ulama menyatakan munafik ini pun pernah timbul. Antaranya sebelum Nabi SAW. Antaranya di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, di mana sebahagian daripada pengikut-pengikut Nabi Allah Isa ini terdiri daripada orang-orang munafik. Sebab itulah dalam Al-Quran pun, Al-Quran ada menceritakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra, apabila Nabi Isa merasa ataupun mendapati di antara para pengikutnya ini terdapat kekufuran, Nabi Isa nak pastikan daripada mereka. Nabi Isa bertanya, man ansari ilallah, siapa yang merupakan penolong-penolongku di jalan Allah? Qala al-hawariyun, berkatalah orang-orang hawariyun, pengikut setia Nabi Allah Isa, nahnu ansarullah fashhad bi anna muslimun, kamilah merupakan penolong-penolong Allah, maka saksikanlah yang kami ini orang-orang Islam, orang-orang yang menyerah diri. Jadi adanya kelompok munafik ini, sebagaimana sebagian ulama menyatakan, sudah wujud sebelum Nabi kesayangan kita Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey. Dari sejumlah 13 ayat yang membincangkan tentang munafik di permulaan surah Al-Baqarah, munafik ini terbagi kepada dua, daripada sudut akidah dan daripada sudut syariah dan akhlak. Dari sudut akidah, mereka ini nampaknya tak dapat kembali lagi. Itulah yang Allah firmankan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka pakak, buta, tuli dan sebagainya ini, bisu dan sebagainya, mereka ini tak dapat kembali kepada akidah yang sahihah. Dan satu lagi adalah daripada segi syariah. Daripada sudut syariah dan akhlak, mereka ini termasuklah dalam hadis-hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ada 3 perkara ini, maka jelas ia memiliki sifat-sifat munafik.
Bila dia berkata dia bohong, bila dia berjanji dia tidak tepati, bila dia diberikan amanah dia khianat dan sebagainya. Jadi ini 3 kategori manusia yang insya-Allah kita lihat pencerahannya daripada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan untuk kita lebih fokus kepada golongan yang kedua. Kategori manusia yang kedua, orang-orang kafir, sama ada kufur besar ataupun kufur kecil. Mukmin dan munafik kita tidak bincangkan pada berkaitan dengan surah Al-Kafirun ini. Jenis-jenis kufur. Ada kufur besar yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam, mahupun kufur ini kecil yang tidak mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Ini kita lebih menjurus kepada Islam dengan penghayatan Islam dan sebagainya. InsyaAllah. Pertama, kufur kerana mendustakan. Seperti mana yang Allah firmankan antara lain di surah Al-Ankabut ayat 68. Kufur kerana enggan dan sombong. Ini seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Kufur kerana ragu-ragu, iaitu dari surah Al-Kahfi antara ayat 35 hingga 38. Kufur kerana berpaling, Al-Ahqaf ayat 3. Kufur kerana nifaq, surah Al-Munafiqun ayat ketiga. Dan kufur amali, nikmat dan seumpamanya yang terkategori daripada kufur kecil. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 83. Mungkin dalam slides yang diberikan kepada jamaah sekalian, slides tertera ataupun ada slide ini. Tapi yang perinciannya saya tidak sertakan. Kita boleh refer surah-surah dan ayat-ayat yang disertakan. Pertama sekali, ini perincian dia, kufur kerana mendustakan. Bila kita perhatikan surah Al-Ankabut sebagai contoh ayat 68, di mana Allah berfirman yang bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka, mengada-ngadakan, mimman iftara 'alallahi kadziban. Perkara-perkara yang dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepadanya. Ini bukan kes tak tahu. Kesnya dah tahu tapi dia mendustakan. Dia menolak, menidakkan. Alaysa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka itu disediakan tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi ayat 68 pun dilihat kufur kerana mendustakan dalam konteks yang bagaimana? Dalam konteks yang bagaimana? Yang pada dasarnya dia boleh mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi maknanya ketika dia buat kufur, ketika dia mendustakan, dia merupakan seorang Muslim. Tapi akhirnya kemungkinan boleh ni. Jadi bila ayat alaysa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah telah diketahui bahawa dalam neraka jahanam disediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. So kafir ini adalah kerana mendustakan. Maknanya jamaah, sebagaimana yang kita sedia maklum, tak semestinya yang dikatakan dalam neraka jahanam itu orang kafir itu akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Kita sedia maklum, sebagaimana akidah kalau beriman kepada Allah ada, walau sebesar zarah sekalipun, kesudahan seseorang itu walaupun dicampakkan, dibakar, disiksa dalam api neraka, berkurun-kurun lama sekalipun, namun kesudahan akhirnya dia akan dikeluarkan daripada neraka. Jadi ayat 68 surah Al-Ankabut ini membawa kepada makna demikian. Bukan maknanya kekal dalam neraka sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya
kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kufur kerana enggan dan sombong. Ini yang Allah firmankan dalam ayat 34 yang telah pun kita laluinya pada minggu yang lepas. Kufur kerana ragu-ragu. Ayat 35 hingga 38 surah Al-Kahfi. Ini kisah yang terkait dengan dua orang pemilik kebun. So salah seorang di antaranya adalah orang yang wahuwa zalimul li nafsi. Dia masuk ke kebunnya bersama rakannya sedang ia berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Dia beriman. Tapi pada ketika itu bila dia melihat kebunnya itu kata orang tu dengan tanam-tanaman dia yang menjadi dan sebagainya, dia jadi ragu-ragu. Jadi ragu-ragu dan sebagainya. Macam ada setengah orang. Bila dikatakan, awak ada wang dalam simpanan sekian banyak, awak kena bayar zakat. Habis saya dah tak ada income. Betul, awak dah tak ada income. Tapi simpanan awak ni mewajibkan awak kena bayar zakat. Habis bayar tiap-tiap tahun? Ya, tiap-tiap tahun. Habis kalau saya bayar tiap-tiap tahun, penghabisan habislah. Sebab income tak ada, duit masuk tak ada, duit keluar ada. Asyik kena zakat aja tiap-tiap tahun. Jadi takut penghabisannya habis. Pada orang yang macam ini, perlu difahamkan, pertamanya adalah yang dikeluarkan itu adalah terlalu kecil, terlalu sedikit berbanding dengan apa yang dia ada. Dan apa yang dia keluarkan sebenarnya adalah Allah akan menggantikan. Mungkin bila dia, sebagai contoh yang selalu pun kita sebutkan, mungkin kerana dia bayar zakat, Allah jauhkan dia daripada penyakit. So dengan dia bayar zakat, dia sihat. Tapi kalau dia geng Haji Bahil, cuma Cikgu Murni datang saja baru dia kasih. Jadi bila mana dia bakhil, dia kedekut, lokek untuk mengeluarkan zakat, enggan untuk membayar zakat, jadi mungkin dia jatuh sakit. Dan bila jatuh sakit, bayar bil hospital dan sebagainya itu jauh lebih besar daripada apa yang dia keluarkan untuk zakat dia. Itu satu. Kedua, orang yang macam ni pun perlu dijelaskan juga. Duit dia banyak. Dia keluarkan tiap tahun punyalah sikit. Takut-takut dia habis dulu sebelum duitnya habis untuk keluar bayar zakat. Ajal dia sampai dulu dan sebagainya. Ini semua ragu-ragu. Timbul kerana ragu-ragu. Jadi jamaah boleh refer lah ayat 35 hingga 38 surah Al-Kahfi ini. Yang terkait dengan kisah dua orang pemilik kebun. InsyaAllah. Kufur kerana berpaling. Seperti mana pada ayat ketiga surah Al-Ahqaf. Ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya melainkan dengan ada gunanya yang benar. Ada manfaatnya. Dan ada masa penghujungnya yang tertentu, yang ditentukan, yang ditakdirkan oleh Allah. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya. So ini juga dan sebagainya. Lepas tu kadang-kadang dalam sesuatu apa yang kita namakan sebagai ujian-ujian Allah, kadang boleh menggugat keimanan kita. Orang
tak putus ibadah. Tiap-tiap hari dia solat dan sebagainya. Tiap-tiap dia cuba melaksanakan segala syariat sekadar yang termampu. Tapi dalam waktu yang sama, dia diuji dengan berbagai ujian. Apa juga pun, dari sudut kesihatan ke, daripada segi pendapatan ke, daripada segi keluarga ke, kawan-kawan dan sebagainya. So, ini akhirnya kalau tidak dia itu memantapkan iman dia, kelak mungkin dia akan mu'ridun, dia akan berpaling dan sebagainya. Kufur kerana nifaq, seperti mana dalam surah Al-Munafiqun ayat 3. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Mereka itu iman, kemudian mereka itu kufur. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian mereka, maka dengan sebab itu dimatarai atas hati mereka. Lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah. Jemaah yang saya muliakan, kita sedia maklum. Hakikatnya adalah umur kita ini pendek. Takut dalam situasi kita ni beriman, kemudian kita kufur. Waktu kita beriman, kerana turun naiknya iman itu, kita tak jaga, akhirnya kita kufur. Dia khawatiri di saat ataupun dalam masa kita ini kufur, maka Allah mematrai kekufuran itu sebagai kesudahan hidup kita. So, matilah kita dengan membawa bersama kekufuran di dalam hati kita. Sebab itu kita selalu berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Perbaikilah setiap urusan kita. Dan kita mohon supaya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kesudahan hidup kami ini dengan sebaik-baik kesudahan. Itu yang kita harapkan. Dasarnya adalah kita pun tak tahu bila kita akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur amali ataupun kufur nikmat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 83 yang mengakhiri slide ini, iaitu mereka mengetahui nikmat yang dilimpah ruahkan oleh Allah itu, kemudian mereka tergamak mengingkarinya, tidak mensyukurinya. Dan kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang kufur ingkar. Jadi kufur ingkar di sini adalah kufur nikmat. Sebab itu bila tak bersyukur, kita juga dinamakan kafir, tapi kafir ini kafir nikmat. So, inilah yang telah pun kita sentuh sedikit pada pertemuan yang lepas. Kita tukil daripada kitab Fi Zilalil Quran oleh Asy-Syahid Said Qutb. Al-Quran menyeru dengan lafaz Al-Kafirun. Macam kita sebutkan, yang datang menemui Nabi adalah pemimpin-pemimpin Quraisy. Dalam sebahagian riwayat menyatakan mereka datang bertemu dengan pakcik Nabi, Abu Talib. Minta supaya Abu Talib ni pengaruhi Nabi. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang musyrik. Tapi Al-Quran menggunakan lafaz kafir, iaitu sebagai mengisytiharkan titik perpisahan yang tidak mungkin bertemu. Kalau kita katakan kata-kata yang diluahkan oleh Nabi Khidir, hamba yang soleh kepada Nabi Musa, hadza firaqun baini wa bainik.
Ini adalah garis pemisah antara aku dan engkau. Sebab aku dah katakan, dah letak syarat, nak ikut aku, jangan tanya. Nanti aku akan explain kepada engkau. Jadi, titik perpisahan yang tidak mungkin bertemu. Sebab hakikat kufur adalah menolak dan enggan menerima seruan Rasulullah SAW serta menutup minda. Orang kafir dia akan berubah menjadi Muslim apabila mindanya, fikirannya dibuka untuk mencari jalan penyelesaian yang dapat menemukan kedua pihak antara Islam dan kufur. Nabi Allah Ibrahim apabila menghancurkan patung-patung berhala, satu yang paling besar tu, patung berhala ni tak dihancurkan. Yang mana dalam Al-Quran pun disebutkan dalam beberapa surah, termasuk dalam surah Al-Anbiya yang mengisahkan la'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Kepada siapa? Bukan kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi kepada berhala yang besar ni. Jadi bila mana mereka ni, kenapa ya patung, kalau mereka fikirkan, kenapa yang besar ni tak hancur? Ada evidence pula. Kapak ada kat leher digantungkan pada berhala yang besar ni. Berhala-berhala yang kecil-kecil ni semua habis kena hancur. Patut mereka tanyalah diri mereka sendiri. So bila mana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim mengajak mereka buka minda mereka. Kenapa kau tanya aku? Tanyalah patung berhala. La'allahu yantikun. Mudah-mudahan mereka ni boleh bercakap. So mereka pandai pula nak jawab. Kau tahu kan patung mana boleh cakap? Kalau suruh cakap pun tak boleh cakap juga. Tak adalah macam Tuan tak suruh saya cakap, Tuan suruh saya action. Tak adalah macam tu. Jadi akhirnya adalah pemikiran mereka ini mereka tutup. Sebab itu jamaah dirahmati Allah, ayat-ayat tentang dakwah Islam pada period Makkah, banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang minda. Mengajak mereka perhatikan, mengajak mereka melihat alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar terbuka minda mereka. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengok unta tu, jangan asyik tonggang saja. Jangan asyik ambil susu dia saja. Jangan time dia dah sakit, kamu sembelih, kamu makan daging dia. Kalau time kamu demam, kamu minum air kencing dia. Dan sebagainya. Jangan hanya setakat itu, tapi kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Fizikalnya saja, perhatikan. Wa ila sama, kaifa rufi'an. Langit bagaimana ditingkatkan, diangkat, ditinggikan dan seterusnya. Jadi mencari. Jadi bila mana manusia menutup fikiran, dah ada kata orang itu mindset dia tutup, dia tidak terbuka mindanya, inilah yang sukar menerima Islam. Jadi kalau kita lihat bermakna secara tidak langsung dakwah Islam mengajak kepada penggunaan minda, penggunaan akal. Suatu anugerah yang cukup besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu lebih kurang yang terkait dengan ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari ayat 2 hingga penghujung surah ayat 6 adalah inti ataupun konten yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah supaya Nabi sampaikan, nyatakan, sebutkan, bacakan kepada orang-orang musyrikin
yang buat tawaran. Nak tak satu hari kita sembah Tuhan kau, satu hari kau sembah Tuhan kita. So, kontennya apa? Itulah daripada ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Apakah yang disembah oleh orang-orang kafir tu? Ini saya rasa ini kita dah masuk nota yang ditebarkan sebentar tadi, insya-Allah. Apa yang disembah sebenarnya oleh orang-orang kafir? Hakikatnya orang-orang kafir ini mereka juga mengakui adanya Allah dan mereka menyembah Allah. Tak dapat dinafikan. Terdapat beberapa ayat, antaranya dari surah Al-Ankabut ayat 61, 63 pun ada. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum." Jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? "Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar." Dan juga memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tanya mereka, la yaqulunnallah. Pasti mereka akan menjawab ataupun sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Siapa yang ciptakan ini semua? Allah. Fa anna yufakun. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya? Itulah tak nak buka minda mereka ni. Ayat 63 pula. Surah Al-Ankabut juga. Wala in sa'altahum, jika tanya kepada mereka, sekali lagi, man nazzala minas sama'i ma'an, siapakah yang menurunkan daripada langit ini air, iaitu air hujan. Fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, maka dihidupkan bumi ini selepas matinya, iaitu selepas ia kering kontang. La yaqulunnallah, pasti mereka mengatakan yang turunkan air daripada langit ini adalah Allah. Qulil hamdulillah. Katakan, kalau demikian bersyukurlah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum, bahkan kebanyakan mereka ini la ya'qilun, tidak memahami. Perkataan la ya'qilun maknanya tidak mahu menggunakan akal. Kalau bahasa kasar tu, tidak ada otak. Jadi dasarnya mereka mengakui Allah ini pencipta, bahkan mereka menyembah Allah. Tapi masalahnya tak dapat disatukan penyembahan ini. Sebab keyakinan mereka Allah yang diajak oleh Muhammad ini terbatas kemampuannya. Betul, dia pencipta. Dia mengadakan segala-galanya. Tapi kemampuannya ini terbatas. Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wahai Ubay, mahu tak aku ajarkan kepada ataupun sebutkan, okey, Nabi tanya kepada Ubay. Wahai Ubay, apakah ayat Al-Quran yang paling agung? Yang paling agung. Yang tidak ada duanya di dalam Al-Quran. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan tak ada dalam lain-lain kitab samawi. Ubay segan sebab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi. Kini Nabi tanya kepada dia pula. Dia katakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi mengulangi balik pertanyaan.
apakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Dia jawab sekali lagi, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi soal sekali lagi, bagi kali yang ketiga dia jawab dengan ia membaca, iaitu ayat kursi. Maka Nabi SAW menepuk bahu Ubay bin Ka'ab dan mendoakan kebaikan untuknya. Kita sebutkan riwayat ini adalah kerana ayat kursi menafikan segala salah tanggapan tentang ketidakmampuan Allah yang ada dalam benak orang-orang musyrikin. So ayat kursi itu merangkumi semua. Sebab itu ia menjadi ayat yang paling teragung di dalam Al-Quran. Sebab itu orang kita apa-apa sikit ayat kursi, apa-apa sikit ayat kursi. Anak demam ayat kursi. Cucu asyik nangis saja ayat kursi. Nak kenakan orang pun ayat kursi dan sebagainya. Semacam. So Allah yang terbatas kemampuannya, seumpama ayat 164 surah Al-An'am ni, Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain daripada Allah padahal ia merupakan Rabbu kulli syai'. Perkataan Rabb kita dah acap kali menemuinya. Walhamdulillah. Yang membawa kepada makna Tuhan yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang mentadbir, yang menyediakan segala keperluan dan sebagainya dan berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu makna yang cukup luas bagi perkataan Rabb. Wa huwa rabbu kulli syai'. Padahal dia adalah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Allah yang berbagai dan berbilang. Ini akidah yang kedua. Bila ini yang dan sebab yang kedua ini terkait rapat dengan sebab yang pertama. Macam contoh yang very simple yang selalu kita katakan. Saya kalau nak angkat sebuah meja, saya seorang saya tak kuat. So saya minta tolong daripada Pak Mat ke ataupun daripada Tuan Sultan kita ke, daripada Haji Syari, kita tolong angkat sama-sama. Jadi bila diangkat 2-3 orang baru kuat. Seorang-seorang tak kuat. Jadi terbatas kemampuan. Untuk itu Tuhan ini perlu berbilang. Jadi kan ikut kepala otak manusia ni. Dalam surah Yunus ayat 18 Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah min dunillah. Maknanya selain dari Allah. Maknanya sembah Allah juga. Tapi selain daripada menyembah Allah, mereka menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat kepada mereka maupun memberikan mereka manfaat. Alasan mereka menyembah selain daripada Allah, kalau kita perhatikan surah Az-Zumar, ala lillahid dinul khalis, ingatlah bagi Allah agama yang bersih dan luhur, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Orang-orang musyrik mengambil selain daripada Allah tu menjadi pelindung dan penolong. Ma abadnahum, sambil mereka ini berkata ma na'buduhum, pada surah Az-Zumar, ma na'buduhum. Dalam ayat yang lain ma abadnahum, kami tidak menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Saya ingin mengajak jamaah sekalian, kita perhatikan slide ini. Kita perhatikan penghujung baris yang pertama. Oh, mereka ini tidak
menyembah selain daripada Allah ini, selain daripada, iaitu menjadi aulia, menjadi wali. Maksud aulia di sini, jamak wali adalah pelindung ataupun penolong. Maknanya mereka sebagai wasitah ataupun perantaraan. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah. Ini baris yang kedua. Kami tidak menyembah atau memuja. Hum di sini kembali kepada aulia, penolong-penolong. Yang dimaksudkan adalah patung-patung berhala ataupun tuhan-tuhan yang disembah selain daripada Allah. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak memuja mereka, kecuali illa liyuqarribuna, untuk mendampingkan, mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, sehampir-hampirnya. Maknanya mereka menggunakan wasitah, menggunakan perantaraan, iaitu perantaraan patung-patung berhala ni. Perkataan liyuqarribuna ilallahi, perkataan Allah, lafzul jalalah di sini, liyuqarribuna ilallah. Allah di sini pada baris kedua ni bermaksud Allah yang diserukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diibaratkan Allah ini Tuhan segala-galanya yang diserukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan yang paling besar, yang paling berkuasa. Jadi untuk mencapai Tuhan yang paling berkuasa ni, kami ni mungkin orang kecil-kecil je. Orang banyak buat dosa. Ada saja silap. Banyak buat salah. Jadi kami perlukan patung-patung berhala ni sebagai perantaraan, sebagai medium untuk kami ini dapat menyembah Allah sebaik-baiknya. Jadi mereka ni pun, Tuhan-Tuhan patung-patung berhala ni pun nak kena sembah. Sebab itu jamaah dirahmati Allah, Islam kalau kita perhatikan, let's say lah, contoh. Saya buat dosa, saya buat salah. Islam mengajarkan kepada saya supaya saya mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Saya tak pergi kepada, umpamanya minta tolong Haji Sari ke apa ke, tolong doakan saya. Boleh minta, tapi kita pun nak kena usaha sendiri. Kita tidak ada konsep seperti mana dalam Nasrani ada rabi-rabi mereka ni, ada padri-padri mereka ni yang boleh mendoakan certain doa yang kita tak boleh. Yang kita tak, kalau doa ni takkan sampai, takkan dimakbulkan oleh Allah. Udu'uni, kata Allah. Mintalah daripadaku, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan perkenankan doa untuk kamu. Jadi ini adalah sesuatu penyelewengan yang perlu kita perhatikan. Memang kita lihat secara umum, doa seseorang di luar pengetahuan orang yang kita doakan itu lebih dikabulkan oleh Allah. Jadi bukan bermakna kita doa untuk diri kita sendiri, tidak. Tapi kita di samping itu, orang yang buat salah ni, dia juga berdoa. Dia juga mohon taubat. Ini hikmah antara lain. Apabila 3 sahabat dipulaukan
mereka yang tak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Seperti mana yang Allah wartakan dalam surah At-Taubah. Mereka dipulaukan hampir sebulan. Tak ada seorang pun yang bergaul dengan mereka, yang memberi salam mahupun yang nak menjawab salam mereka. Antaranya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Jadi itu sebagai satu tarbiyah, pendidikan agar mereka ini sedar bahawa mereka perlu menghampirkan diri kepada Allah mereka sendiri. Sebab takut-takut kalau mereka ni tak ikut serta, antara hikmah pengajarannya lah, tak ikut serta dalam peperangan ini, yang tak ada punya alasan yang kukuh, yang kuat. Sebab Ka'ab bin Malik sendiri buat pengakuan, aku bila cek balik, apa sebab aku ni tak ikut pergi berperang, aku tak ada, kata orang itu, reason ataupun alasan yang valid, yang sesuai untuk aku ajukan. Jadi biar kesedaran itu timbul, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ini lebih membawa kepada perubahan. Bila seseorang itu dah buat salah, lalu dia bertaubat, dia bermohon, dia sendiri, akhirnya dia tidak, insya-Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di masa-masa akan datang. So, kita berhenti di sini pada slide ini. Hakikatnya, apa yang sebenarnya mereka sembah? Apa sebenarnya mereka sembah? Yang mereka sembah patung-patung berhala dan sebagainya. Allah menyatakan di surah An-Nisa ayat 117, "In yad'una min dunihi", in di sini adalah penafian, ya. Apa yang mereka sembah yang lain daripada Allah itu illa inasa, hanyalah berhala-berhala, makhluk-makhluk yang lemah. Perkataan inasa ini bukan maknanya muannas. Bukan maknanya orang perempuan. Tapi dimaksudkan perkataan inasa ini adalah da'ifah, lemah. Lemah. Jadi makhluk ini adalah makhluk yang lemah. Macam Nabi Ibrahim hancurkan patung berhala, boleh lawan ke? Boleh buka mereka punya pencak silat ke? Tak. Hancur juga. Wa in yad'una, dan mereka yang demikian tidaklah menyembah illa, kecuali syaitanam marida, iaitu syaitan yang derhaka. Jadi mereka menyembah patung-patung berhala, hakikatnya adalah mereka ini menyembah syaitan. Samalah apa? Mereka bakar sana, bakar sini, taruh kuih pau kat sana, taruh kuih pau kat sini dan sebagainya. Akhirnya adalah mereka ini menyembah syaitan. Inilah hakikat daripada penyembahan mereka ini. Insya-Allah yang selanjutnya, Islam amat berbeza, ini akan kita sambunglah. Nampaknya masa tak mengizinkan. Dah 11:07 minit. Kita berhenti di sini dululah, insya-Allah. So inilah sedikit perkongsian. Okay. So jadi sebelum kita akhiri, saya open lah kalau sekiranya ada penambahan, soalan dan seumpama dengannya lah, insya-Allah. Saya nak jawab. Saya nak soal. Assalamualaikum Ustaz.
Alhamdulillah. Ya, Tuan Haji Tarikh. Silakan. Saya ini kadang kita yang selalunya orang sakit berobat, makan obat ini. Tapi kadang-kadang kalau kata betul kita punya akidah tu, obat ni membaikkan kita tau. Itu salah tak? Macam Panadol lah misalnya. Makan Panadol, Panadol ni boleh baikkan kau punya sakit kepala, boleh hilangkan kau punya kepala. Tapi itu kan kita dah kata yang membaikkan kita Allah. Boleh kan melencong itu salah. Dia sama juga kalau minta maaf mak, saya sembah sujud mak, umpamanya lah kan. Kalau hanya daripada segi bahasa, itu tak mengapalah. Hanya sekadar bahasa saja. Kau makan Panadol ni baik, bagus tau. Dia boleh hilangkan sakit kepala. So, jadi bermakna itu dari segi bahasa. Dia tak merosakkan akidah. Tapi kalau kepercayaan kita, memang kalau kau makan Aspro ke, kau makan Astro sekalipun, tak boleh baik, mesti Panadol juga. Bawa kepada akidah, maka itu dah jadi rosaklah. Kalau sekadar, maksud saya itu sekadar cakap ataupun bahasa, itu okey. Tak merosakkan. Sama macam contoh tadi, saya sembah mak dan sebagainya lah. InsyaAllah. Ustaz, kalau yang dikatakan tu tadi Ustaz kata sekadar bahasa, diikuti dengan insya-Allah. Okey. Selama mana ia dalam benak kita, fikiran kita tidak menjadi dasar akidah kita. Selagi itu, it's okay. Terima kasih. Sekarang kita macam kadang orang kata ini bagus ubat ni tau. Ini macam-macam tau. Jadi kita punya penglihatan ni, betulkah ini belilah. Habis kita itu je. Jadi keberatan tu dah lebih pada obat tau, bukan pada Allah lagi. Itu yang menjadi persoalan saya tu. Sebab itulah dalam hal-hal yang semacam ini, seeloknya pemilihan kata perlu disesuaikan dengan siapa yang kita berkata, kita ajak bicara. Jadi kalau seseorang itu yang kita tahu akidahnya, alhamdulillah. Umpamalah kalau kita berbual dengan umpamalah kalau saya berbual dengan Tuan Haji Tarikh umpamanya. So Tuan Haji Tarikh bila saya mengatakan kepada Tuan Haji Tarikh, saya mengatakan ubat ni bagus, ini dia boleh sembuhkan sakit dan sebagainya. Saya tahu dia tidak menggugat Tuan Haji Tarikh sebab saya kenal umpamanya. Jadi still okay. Dan kita sama memahaminya. Tapi kalau seseorang itu yang mungkin orang biasa-biasa je, bukan orang luar biasa, kita hati-hatilah dalam pemilihan kata. Sebab itu saya kadang-kadang setengah advertisement. Advertisement dalam nak melariskan barangan dia, kadang-kadang hal tersebut, sebab advertisement ni umum, siapa-siapa boleh terbaca, boleh terima dan sebagainya. Kalau merosakkan akidah saya secara peribadilah, maknanya saya disagree lah, tak setuju sangat. Kadang boleh terjumpa, kadang-kadang macam advertisement begini boleh kita tak ada percayakan obat macam. Okey, satu lagi saya nak tanya. Ini pasal perkataan kafirun. Agak sedikit dulu lah, tahun lepas ke sebelum tu, kita tak disyorkan guna kata kafir. Pakai non-Muslim. Tapi dalam semayang kita ada surah-surah banyak perkataan kafirun. Tapi macam mana kita tak boleh sebut? Kalau Tuan Haji Tarikh termasuk dalam golongan orang yang kurang setuju
Kita satu mazhab lah. Maknanya tu saya juga secara peribadi saya kurang bersetuju. Walaupun yang mengemukakan idea tu ada hujahnya sendiri dan sebagainya. Mungkin dalam konteks yang tertentu, yes. Orang itu baru kita ataupun dalam tahap nak menerima Islam, tapi dia masih lagi kabur tentang pemisahan antara Islam dengan kufur ni. Lalu kita mungkin sebagai metod dakwah, cara berdakwah mungkin sesuai. Tapi kalau secara in general, secara umum, saya kurang setuju lah. Setiap lafaz kafir, setiap lafaz kafir tu digalang-gantikan dengan non-Muslim ataupun belum Islam dan sebagainya. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, maaf. Saya selalu gunakan saya explainkan mereka apa erti kafir sebenarnya. Tapi nampaknya sejauh ini diorang terimalah. Sebab tu ini dua saya cakap, sama ada kau percaya atau tak percaya. Orang yang tidak mempercayai apa isi Quran, orang tu dia panggil kafir. Jadi saya cakap jadi orang kafir tu yang tak mempercayai lah. Jadi orang yang percaya itu is a mukmin lah, Islam. Saya cakap Dewan tak ada macam konflik anything. Macam dia bagi kamu dua jalan, satu jalan kiri, satu jalan kanan, mana satu yang jalan? Dulu boleh jalan dua-dua, you mahu tak? Tapi terpulang padamu jalan yang mana satu? Ada jalan sesat atau jalan yang betul? Itu selalu saya. Jadi saya dalam pembicaraan hari ini saya nak tanya Ustaz satu. Dalam pandangan saya akal ni mempunyai peranan yang paling penting sekali dalam hidup kita lah. Ya. Sebab apa syaitan ni dia pergi direct pada tempat yang the right spot. Macam mana untuk menjahanamkan manusia. Jadi kalau kita tak dapat kontrol pemikiran kita, akhlak kita dengan baik, jadi sukar bagi kita lah. Kita selalu celaru lah. tak dapat. Is it okay? Betul. Itu akal. Kita dah sedia maklum akal yang terkait rapat dengan, kita pernah bahaskan dalam surah surah Syams surah Syams di mana kita telah perkatakan tentang akal, hati dan sebagainya lah, peranan-peranannya. So betul. Kalau umpamalah saya perluaskan lagi, kalaulah sebagai contoh Tuan Haji Syari kita, beliau ada tak? Nampak nama? Ada. Nampak nama tak macam ada. Cuma kadang-kadang orang ada tapi wakil nama dia. Okay. Ala kuliah, beliau nak tumpangkan saya naik motor. Contoh saja. Ataupun naik kereta. Saya tak nak. Untuk nak tumpangkan saya tak nak. Saya kafir lah. Enggan. Padahal saya boleh tumpang. Yalah. Walaupun saya kemukakan apa-apa alasan sekalipun. Itu dari segi bahasa. Jadi dekat situlah kalau kita lihat. Saya ada terbaca, terima kasih Tuan Haji Ahmad. Saya ada terbaca kiriman daripada Cik Zarida untuk minta soft copy daripada surah-surah yang slide-nya yang saya sengaja tidak sertakan. Cik Zarida, saya sengaja tidak sertakan sebagai salah satu cara bagi saya untuk macam mana mengelakkan ginilah. Kita sedia maklum apa yang saya pernah ikuti kursus presentation, bahawa perlu kita hidekan certain information untuk dipaparkan daripada audience ataupun hadirin ataupun kelas dan sebagainya, agar nak mengelakkan supaya mereka ini kalau tidak depends pada notes semata-mata, tak nak mendengar dan perhatikan
ataupun apatah lagi mencatat sesuatu. Jadi saya menerimalah apa yang dikongsikan dalam training ataupun dalam apa semasa kursus tersebut, maka itulah ada sebahagian slides-nya yang kita tidak muatkan. Minta maaf Cik Zaridah. Allah. Dan kepada semualah, insya-Allah. Saya faham Cik Zaridah ni mau mewakili satu union untuk ini lagi, insya-Allah. Ada yang lain, It's insya-Allah? okay, no worries. Dan okey, ada yang lain? Baiklah, kalau tak ada, saya macam saya awal tadi saya sebutkan, hari ini saya kena bertugas. Jadi dan perlu bergegas ke masjid selepas ni. Jadi kita berhenti di sini dulu, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama kita menghayati surah ini. Insya-Allah penghayatan yang seterusnya, bahagian yang ketiga, ayat-ayat yang seterusnya, insya-Allah akan kita sambung dalam pertemuan minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bersama-samalah kita berdoa mudah-mudahan kelas kita ini dapat kembali secara fizikal di masjid, kita sekaligus dapat beriktikaf dan sebagainya, dengan syarat kita ini turut membantu mengurangkan risiko jangkitan di kalangan masyarakat, insya-Allah. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas perkongsian semua. Kita akhiri insya-Allah dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz.